Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Baharu. Hari ini webinar dijalankan adalah untuk membincangkan dan mengupas dengan lebih terperinci tentang satu fenomena yang sedang dihadapi oleh seluruh penduduk dunia pada hari ini, iaitu berkaitan isu peningkatan penduduk, dan tajuk yang bakal kita tekankan pada perbincangan hari ini adalah peningkatan penduduk versus kepupusan sumber. Pada hari ini kita tidak dapat menjemput ahli panel secara bersemuka kerana pandemik COVID-19 yang masih melanda negara. Kita hanya dapat bersemuka secara atas talian sahaja. Jadi bersama saya pada hari ini adalah 5 orang ahli panel yang cukup berdedikasi dan hebat. Izinkan saya untuk memperkenalkan kepada mereka yang mengikuti perbincangan kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama adalah Profesor Datuk Dr. Firdaus Muhammad Sabran, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Sabah. Yang kedua adalah Encik Hendros Peter, Penolong Pegawai Jabatan Perangkaan Malaysia. Yang ketiga adalah Dr. Nurul Izzah Nazri, Ketua Jabatan Geografi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang keempat adalah Profesor Madya Dr. Atikah Zali, Pensyarah Jabatan Geografi, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan panel yang terakhir adalah Profesor Madya Dr. Natasha Allah, Pensyarah Geografi Universiti Sains Malaysia. Apa khabar kelima-lima ahli panel? Kabar baik. Kabar baik. Okey, baiklah. Sebagai permulaan, mungkin kita boleh mendapatkan pandangan daripada ahli panel kita yang pertama terlebih dahulu, iaitu Encik Hendros, berkaitan isu pertumbuhan penduduk ini. Apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan pertambahan penduduk? Silakan. Baik, salam sejahtera. Terima kasih Encik Moderator. Baik, dari pandangan ataupun pengetahuan kami dari Jabatan Perangkaan Malaysia, kita melihat pertumbuhan penduduk merupakan satu perubahan bilangan penduduk di sesuatu kawasan mengikut tempoh masa tertentu. Sebagai contoh 10 tahun. So, pertambahan penduduk ini didefinisikan sebagai kuantiti atau kuantiti penduduk yang meningkat di sesebuah kawasan. So, sememangnya pertumbuhan penduduk ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti kadar kelahiran, kadar kematian, serta migrasi juga dikira sebagai faktor yang menyebabkan kadar pertumbuhan penduduk di sesuatu kawasan. Bukan saya? Baik, seterusnya. Setelah melihat kepada kadar pertumbuhan penduduk ini, kita boleh melakukan pengiraan. Bagaimana melakukan pengiraan kadar pertumbuhan penduduk di sebuah kawasan? Baik, kita akan mengambil kadar kelahiran kasar, kemudian kita akan tolak dengan kadar kematian kasar, kemudian kita akan tambah dengan kadar imigrasi bersih di sebuah kawasan. So, rumus ini boleh kita gunakan bagi mengira peratus ataupun jumlah kadar pertumbuhan penduduk di sebuah kawasan. So, melihat kepada skop yang lebih besar, kadar penduduk ataupun lebih besar yaitu secara global, sebenarnya pertambahan penduduk dunia ini mula meningkat ataupun memuncak pada tahun sekitar 1962 sehingga 1963, yaitu pada 2.20% pertumbuhan penduduk. Dan pada sekitar tahun 2007 atau awal abad 21, kadar pertumbuhan penduduk dunia mula menurun, yaitu hanya 1.19% pada tahun 2007. Jadi sebenarnya pada tahun 1962 jumlah penduduk dunia seramai 87.8 juta. Namun setelah membuat pengiraan semula pada tahun 2007, penduduk dunia menurun, yaitu hanya seramai 7.0 juta pada tahun 2007. So, melihat kepada pertumbuhan penduduk dunia ini, saya tertarik untuk memberikan pelbagai contoh di beberapa negara. Sebagai contoh, kita ambil di Timur Tengah. Pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut sememangnya tinggi,
Ini disebabkan oleh kurang kesadaran tentang perancangan keluarga ataupun kesadaran tentang aspek pendidikan itu masih kurang. Namun bila kita pergi beralih semula ke Eropa, kadar pertumbuhan penduduk di sana sangat rendah. Contohnya di Eropa Timur, kadar pertumbuhan di sana rendah disebabkan kadar kesuburan serta berlaku penghijraan besar-besaran menyebabkan kadar pertumbuhan di kawasan tersebut sangat rendah. Sementara kita ambil di Afrika Selatan, kadar pertumbuhan penduduk di negara tersebut juga sangat rendah. Ini disebabkan kemudahan ataupun infrastruktur untuk kesehatan itu sangat rendah, menyebabkan bayi-bayi yang lahir di Afrika Selatan mengalami banyak penyakit seperti HIV, menyebabkan kematian bayi yang sangat tinggi. Oke, baik, kita akan melihat ke faktor yang menyebabkan pertambahan penduduk di sebuah kawasan ataupun sebuah negara. Kita melihat dari segi faktor sosial. So, faktor sosial ini sebagai contoh di sebuah negara maju, perkembangan tentang pengetahuan perubatan itu meningkat. Ini menyebabkan masyarakat akan menjaga kesadaran untuk melakukan penjagaan kesehatan, menyebabkan kadar kematian menjadi sangat kurang. Namun pada masa yang sama, disebabkan negara itu merupakan negara maju, kadar pendidikan yang tinggi, kadar kelahiran juga sangat kurang. So, kita melihat di sini berlaku kadar pertumbuhan penduduk yang rendah. Dari segi ekonomi pula, kita masih berada di negara barat. Saya ambil contoh negara barat pada awal abad ke-19 dan penghujung abad ke-20. Negara barat berlaku sebuah revolusi perindustrian. Jadi ini menyebabkan tercetusnya bekalan makanan yang sangat melebihi daripada permintaan di negara tersebut. Hal ini menyebabkan kemakmuran penduduk di kawasan tersebut, menyebabkan perkembangan pesat dan menggalakkan kelahiran yang tinggi bagi negara tersebut. So, dalam pada itu faktor ekonomi juga mempengaruhi kemasukan imigrasi ke sebuah kawasan. Sebagai contoh, kita ambil negara Singapura. Baik. Ekonomi yang baik di negara tersebut menyebabkan menawarkan peluang pekerjaan yang sangat tinggi. Namun dalam masa yang sama, negara tersebut kekurangan tenaga kerja mahir. So, hal ini menyebabkan negara tersebut menggalakkan kemasukan pekerja asing mahir ke negara tersebut. Jadi, kemasukan migrasi tersebut ke kawasan negara Singapura menyebabkan kadar pertumbuhan penduduk juga meningkat. So, seterusnya saya akan berikan faktor yang terakhir, yaitu dasar kerajaan. Kita masih berada di Singapura. Kita lihat Singapura yang memberikan satu slogan kepada penduduk mereka, yaitu jangan berhenti setakat 2 atau 3, jadikannya 4 hingga 5. So, slogan ini menggalakkan rakyat Singapura untuk melahirkan anak bukan setakat 1 dan 2, namun menggalakkan 4 sehingga 5. So, jika kita lihat negara kita sendiri juga memperkenalkan dasar 72 penduduk menjelang tahun 2100. Jadi, dasar kerajaan ini juga sebenarnya menggalakkan kelahiran, menyebabkan pertumbuhan penduduk di sebuah kawasan ataupun sebuah negara semakin meningkat. So, saya kira itu saja mungkin dari saya. Saya beri kepada panel lain untuk menghujah lebih dalam lagi tentang isu ini. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih di atas penjelasan tadi berkaitan dengan pertambahan penduduk dan juga faktor yang mempengaruhi pertambahan penduduk di negara membangun dan negara maju sehingga menyebabkan keadaan tidak terkawal dan kehabisan sumber boleh berlaku.
Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Profesor Dato' Dr. Firdaus, apakah sebenarnya maksud kepupusan sumber dan mungkin Prof boleh menggambarkan isu peningkatan penduduk versus kepupusan sumber ini secara am, memandangkan seperti yang diketahui, peningkatan penduduk mempunyai hubungan secara tidak langsung dengan kepupusan sumber. Jadi bagaimana kita boleh kaitkan isu peningkatan penduduk yang berlaku dengan kepupusan sumber? Silakan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Baiklah, pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak penganjur kerana telah menjemput saya untuk bersama-sama mengupaskan isu yang bakal kita bincangkan yang sememangnya menjadi polemik di dalam masyarakat kita pada hari ini. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang hormati sekalian. Pertama sekali saya ingin membawa isu perbincangan pada hari ini kepada pendefinisian, iaitu kepada kepupusan sumber. Baiklah, pertama sekali berkaitan dengan kepupusan. Dalam biologi dan ekologi, kepupusan bermaksud kematian sesuatu spesies atau kumpulan takson dari muka bumi ini. Saat kepupusan biasanya dianggap sebagai kematian individu terakhir di dalam kumpulan tersebut, walaupun keupayaan untuk membiak dan pulih mungkin telah tiada sebelumnya. Seterusnya, kita teruskan kepada sumber. Sumber pula merujuk kepada sumber semula jadi adalah bahan dan komponen yang biasanya kita dapat jumpai di persekitaran kita. Dan setiap produk buatan manusia jadi daripada sumber semula jadi pada tahap asasnya. Sumber semula jadi mungkin wujud sebagai entiti yang terpisah seperti air tawar, udara dan juga organisma hidup seperti ikan, atau ia boleh juga wujud dalam bentuk alternatif yang mesti diproses untuk mendapatkan sumber seperti biji logam, petroleum dan kebanyakan bentuk tenaga. Jadi apabila kita berbincang tentang pertumbuhan penduduk dan juga kepupusan sumber, sememangnya mempunyai kaitan antara satu sama dengan yang lain, iaitu kepupusan sumber ini melibatkan penerokaan sumber tanpa sebarang pengurusan yang cekap, menyebabkan sumber berkenaan boleh pupus. Dan terutamanya kepada sumber-sumber alam yang tidak boleh diperbaharui. Kita ambil contoh seperti sumber mineral dan gas asli. Kita lihat dijangkakan deposit petroleum dan gas asli di negara kita mungkin akan habis dalam 18 tahun sekarang. Jadi sebenarnya situasi ini telah menunjukkan bahawa sebenarnya pertumbuhan penduduk mempunyai kaitan yang serapat dengan kepupusan sumber. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, kita teruskan ke perbincangan ini berkaitan dengan kaitan bagaimanakah kepupusan sumber boleh berlaku akibat pertambahan penduduk. Yang pertama sekali, eksploitasi berlebihan atau juga kita panggil sebagai penuaian berlebihan. Penuaian berlebihan ini merujuk kepada penuaian sumber boleh baharu sehingga titik kepulangan yang menurun. Eksploitasi berlebihan secara betulan boleh membawa kepada kemusnahan sumber. Istilah ini digunakan untuk sumber semula jadi seperti tumbuhan, perubatan liar, padang ragut, haiwan buruan, stok ikan, hutan, aquifer, air. Dalam ekologi, eksploitasi berlebihan menggambarkan salah satu daripada 5 kegiatan utama yang mengancam biokepelbagaian global. Ahli ekologi menggunakan istilah ini untuk menggambarkan populasi yang dituai pada kadar yang tidak mempan, yang diberikan kadar mortaliti semula jadi dan kapasiti untuk pembiakan. Ini boleh menyebabkan kepupusan pada paras populasi dan juga kepupusan keseluruhan spesies. Dalam biologi pemeliharaan, istilah ini biasanya digunakan dalam konteks kegiatan ekonomi manusia yang melibatkan pengambilan sumber biologi atau organisma dalam bilangan besar melebihi kebolehan populasinya untuk bertahan.
Istilah ini juga digunakan dan ditakrifkan agak berlainan dalam sektor perikanan, hidrologi dan pengurusan sumber jadi. Ekspektasi berlebihan boleh membawa kepada kemusnahan termasuk keputusan seperti yang saya katakan sebelum ini. Walau bagaimanapun, kemampanan eksploitasi berlebihan adalah tidak mustahil. Dalam konteks perikanan, istilah penangkapan ikan berlebihan boleh digunakan sebagai ganti kepada eksploitasi berlebihan seperti ragut rumput berlebihan dalam pengurusan stok, pembalakan berlebihan dalam pengurusan hutan, pengedrapan berlebihan dalam pengurusan ekuifal dan spesies terancam dalam pengawasan spesies. Eksploitasi berlebihan bukan kegiatan terhad kepada manusia. Pemangsa dan herbivor yang diperkenalkan contohnya boleh mengeksploit flora dan fauna asli secara berlebihan. Tuan-tuan dan puan, seterusnya saya ingin membincangkan tentang manusia yang rakus, yang tidak bertimbang rasa, yang menjadi salah satu faktor utama bagaimana pertumbuhan penduduk ini mempunyai kaitan dengan keputusan sumber. Antaranya ialah pembukaan tanah secara besar-besaran untuk tujuan pertanian, perdagangan dan pembangunan industri. Banyak kawasan hutan kita telah dibuka untuk tujuan penanaman seperti minyak kelapa sawit yang merupakan salah satu sumber ekonomi Malaysia yang utama. Malaysia merupakan pengurang minyak kelapa sawit terbesar di dunia setelah Indonesia dengan mempunyai kaki tangan pekerja seramai 400,000. Selain itu, pembangunan yang tidak rancang dan aktiviti pembalakan haram seperti menebang pokok yang mempunyai nilai yang tinggi pasaran, contohnya seperti pokok jati dan pokok cenggan di hutan hujan tropika, banyak haiwan kehilangan habitat. Apabila haiwan ini kehilangan habitat, mereka akan kehilangan sumber makanan dan perlindungan yang menjadi faktor utama kelangsungan hidup. Tambahan pula, aktiviti pembakaran yang sering melanda Sumatera turut menjadi faktor banyak haiwan yang terancam. Keadaan semakin meruncing apabila spesies binatang hutan seakan namanya sudah menjadi asing seperti rusa sambar, harimau belang, seladang dan beruang matahari lambat membiak dan melahirkan anak dengan jumlah yang terlalu sedikit dalam masa tahun, turut kesan terhadap perkembangan populasi berkenaan sehingga benar-benar sudah mengalami keputusan. Walaupun yang saya telah seperti pemeliharaan hutan simpan namun isu ini seolah-olah tidak menemui jalan noktah. Maka dapat kita rangkumkan di sini melihat bahawa aktiviti manusia pada hari ini juga yang rapat dengan populasi pertumbuhan dan juga keputusan sumber ini menjadi salah satu faktor bagaimana keputusan sumber boleh berlaku. Baik, tuan-tuan dan puan, hadirin-hadirat sekalian, secara globalnya masalah limpahan pembadaran boleh kaitkan dengan berbagai isu perancangan yang berlaku di pinggir bandar. Pertama, isu berkaitan aspek fizikal, corak guna tanah dan kesan-kesan yang berkaitan. Limpahan permandangan membawa kepada pembangunan di luar jangkaan kepada kawasan pinggir bandar. Corak pembangunan di luar jangkaan membawa kepada keperluan menghadkan sepadan pertumbuhan bandar. Kenali sebagai urban growth boundary. Banyak bandar utama di dunia telah menetapkan sempadan pertumbuhan yang memang dan melalui dasar dan penyediaan pembangunan. Namun begitu, dasar ini sebenarnya kerana tidak fleksibel dalam memenuhi perubahan ekonomi sosial masyarakat setempat. Isu kedua berkaitan aspek ekonomi dalam sekitar dan sana awam. Limpahan pemandangan menyebabkan tarikan kepada penduduk bandar yang memiliki cakupan tubuh ke pinggir bandar. Ini berimplikasi ke atas permintaan guna tanah bandar. Limpahan pemandangan juga memerlukan perancangan lebuh raya hydroplaning di kawasan pinggir metropolitan. Perancangan di pinggir metropolitan sering menimbulkan konflik antara guna tanah yang ada dan sistem pengangkutan sehingga memiliki kesan serius kepada ekonomi dan kualiti hidup masyarakat setempat dan kawasan luar bandar yang berhampiran. Dari segi ekonomi, limpahan pemandangan memberi ancaman kepada aktiviti pertanian. Kawasan pertanian di pinggir metropolitan telah banyak ditujukan kepada pembangunan industri, perumahan atau perniagaan. Aktiviti pertanian di pinggir bandar adalah ekonomi kerana pecahan saiz tanah pertanian berlaku dan mengakibatkan perubahan sosio-ekonomi masyarakat.
Dan kalau kita lihat sebenarnya perancangan yang tidak sesuai seperti inilah yang sebenarnya menyebabkan kepupusan sumber boleh berlaku di dalam masyarakat kita. Jadi sebenarnya itu saya dapat kongsikan pada hari ini. Um, Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan sudah kepada saudara Murid. Okey, baiklah, satu penjelasan yang sangat jelas diberikan oleh Profesor Datuk Firdaus mengenai definisi atau maksud dan juga pandangan beliau tentang isu pertambahan penduduk dan kepupusan sumber tadi. Jadi jelaslah bahawa pertumbuhan penduduk boleh mempengaruhi kepupusan sumber melalui aktiviti eksploitasi sumber yang berlebihan, pembangunan yang tidak terancang oleh pihak bertanggungjawab dan juga aktiviti manusia itu sendiri sehingga menyebabkan sumber yang ada pada hari ini semakin berkurangan. Oleh itu saya ingin bertanya kepada Dr. Nurul Izzah selaku Ketua Jabatan Geografi dan Alam Sekitar, apakah impak yang akan ditanggung sekiranya pertumbuhan penduduk ini terus menjejaskan sumber manusia tanpa kawalan? Silakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya akan membincangkan mengenai kesan yang akan dihadapi sekiranya pertumbuhan penduduk terus menjejaskan kepupusan sumber. Jadi kesan yang pertama ialah berlakunya penggunaan sumber tanah yang berlebihan dan berleluasa. Penggunaan sumber tanah yang berlebihan dan berleluasa dipengaruhi oleh pembangunan di negara Malaysia yang semakin pesat untuk menampung kadar pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah pada setiap hari. Hal ini dapat dibuktikan melalui statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2019 yang menyatakan bahawa menjelang tahun 2050 penduduk dunia akan meningkat daripada 7.7 bilion kepada 9.7 bilion. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan mengakibatkan sektor pembangunan juga pesat untuk menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah. Okey, seterusnya pembangunan di sesebuah negara memerlukan penerokaan hutan untuk berlaku. Dan pembangunan juga tidak dapat dipisahkan dengan fenomena pengembangan bandar. Fenomena pengembangan bandar ini akan mengancam hutan yang sedia ada di negara-negara maju ataupun di negara-negara sedang membangun kerana penebangan hutan ataupun pembersihan hutan perlu dilakukan untuk membangunkan kawasan-kawasan bandar. Tambahan lagi, penyediaan prasarana yang lengkap, moden dan selesa serta pembinaan infrastruktur yang lebih sempurna di negara-negara maju ataupun mendorong negara-negara tersebut untuk menebang hutan lalu membina kawasan kediaman ataupun perumahan, bangunan dan juga jalan raya. Kita dapat lihat pada setiap tahun pasti ada kawasan perumahan yang dibina dan semakin banyak hutan yang hilang di muka bumi ini. Hal ini dapat dilihat melalui perangkaan perhutanan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, iaitu kawasan berhutan telah berkurang sebanyak 0.04 juta hektar pada tahun 2018. Namun pada tahun 2014, keluasan kawasan berhutan ialah sebanyak 5.80 juta hektar dan telah berkurangan kepada 5.76 juta hektar pada tahun 2000. Tujuan pembangunan, pertanian, industri pelancongan dan sebagainya. Kesan yang kedua ialah berlakunya pencemaran sumber udara disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil oleh kenderaan yang semakin bertambah pada saban hari. Penyumbang utama berlakunya pencemaran udara ialah pembebasan asap daripada kenderaan bermotor terutama di kawasan bandar. Macam kita tahu, di bandar terdapat terlalu banyak kenderaan bermotor dan pengangkutan awam seperti bas, teksi dan juga kereta api yang digunakan sebagai medium pengangkutan oleh masyarakat bandar. Pertambahan kenderaan bermotor ini juga dipengaruhi oleh penduduk dunia yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, terutama di kawasan bandar. Dan hal ini disokong oleh sebuah kajian yang dilakukan oleh Haiza Abdul Rahman, iaitu yang menyatakan bahawa pada tahun 1990
14% populasi dunia yang tinggal di bandar meningkat menjadi lebih daripada 50% pada tahun 2000. Jangka selama 30 tahun ke depan, populasi bandar di dunia dijangka meningkat 2 kali ganda hingga mencecah angka lebih daripada 5 bilion yang menyebabkan pertumbuhan terjadi di negara-negara yang kurang maju dari segi ekonomi. Oleh itu, pencemaran udara merupakan fenomena yang biasa terjadi di kawasan bandar. Punca pencemaran udara ini terjadi ialah disebabkan oleh setiap kenderaan melalui proses pembakaran bahan api fosil untuk membolehkan ianya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Pembakaran yang terhasil daripada enjin fosil yang dibebaskan oleh kereta, lori, bas dan sebagainya dikenali sebagai pelepasan exhaust. Dan kesan daripada pembebasan tersebut menghasilkan bahan pencemar yang terdiri daripada karbon hitam, gas ozon dan nitrogen dioksida. Selain itu, pelepasan exhaust juga daripada kenderaan bermotor melepaskan gas-gas toksik pencemar iaitu karbon monoksida. Jadi karbon monoksida terhasil daripada pembakaran bahan bakar yang tidak lengkap iaitu gabungan antara karbon dan juga oksigen. Karbon monoksida dihasilkan daripada pengoksidaan separas bahagian yang mengandungi karbon dan terhasil apabila jumlah oksigen tidak cukup untuk menghasilkan gas lain iaitu gas karbon dioksida. Dan bahan pencemar udara yang seterusnya ialah gas nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida terhasil daripada tindak balas pembakaran di udara iaitu gas nitrogen dan oksigen yang bergabung antara satu sama lain lalu menghasilkan sebahagian tersebut pada pemekaran suhu yang tinggi. Dan pencemaran nitrogen dioksida berlaku apabila oksida nitrogen dikeluarkan sebagai gas ke atmosfera semasa pembakaran suhu tinggi bahan api fosil. Sebilangan besar pelepasan gas nitrogen dioksida berpunca daripada pembakaran dalam enjin kenderaan, penggunaan elektrik dan pembakaran industri. Jelas di sini bahawa bahan-bahan pencemar udara seperti karbon monoksida dan nitrogen dioksida menyumbang kepada berlakunya pencemaran udara. Dan kesan yang terakhir ialah sumber makanan yang semakin berkurangan. Menurut Program Makanan Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, lebih daripada 73 juta orang di 78 buah negara yang bergantung kepada sumbangan makanan daripada pertubuhan itu akan menghadapi kekurangan bekalan pada tahun 2008. Dan sejak kebelakangan ini, krisis kekurangan makanan telah melanda dunia. Masalah ini juga menjadi semakin serius, terutamanya kepada negara membangun seperti negara kita, Malaysia. Dan punca dikatakan berlakunya krisis makanan ini ataupun sumber makanan yang semakin berkurangan ialah peningkatan permintaan terhadap bekalan makanan. Hal ini dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan penduduk yang agak pesat di negara kita iaitu sebanyak 2.6% setahun. Dan hal ini mendorong permintaan bekalan makanan meningkat secara drastik. Dengan itu, peningkatan permintaan terhadap bekalan makanan yang melebihi penawaran bekalan makanan telah menyebabkan krisis ini berlaku. Selain itu, masalah pertambahan jumlah penduduk dunia yang tidak seimbang dengan pengeluaran makanan adalah antara alasan yang dijadikan punca mengapa berlakunya kekurangan makanan di dunia. Seperti saya maklumkan sebentar tadi, menjelang tahun 2050, penduduk dunia akan meningkat kepada 9.7 bilion orang. Jadi unjuran pertambahan ini akan dikatakan mendesak kepada keperluan bahan makanan yang mendadak yang tidak mampu ditampung oleh tahap pengeluaran makanan dunia kerana kekurangan sumber seperti air, tanah, ladang dan sebagainya. Selain itu, kepesatan permintaan secara mendadak daripada kawasan ekonomi yang sedang membangun seperti China dan India juga dikatakan penambah kepada ketidakseimbangan antara pengeluar makanan iaitu supplier dan permintaan iaitu demand. Hal ini mengakibatkan apabila demand melebihi supply ataupun supplier, kenaikan harga barang akan berlaku menyebabkan kesukaran bagi penduduk untuk mendapatkan makanan tersebut. Dan ini menyebabkan masalah kebeluran dan kekurangan makanan berlaku di negara-negara yang mundur dan juga rakyat yang miskin di negara-negara yang maju ataupun membangun. Okay. Saya rasa itu saja dari saya.
saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Nurul Izzah di atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Berdasarkan penerangan tadi dapatlah disimpulkan bahawa pertumbuhan penduduk mendorong kepada kepupusan sumber alam. Jadi, apakah langkah yang wajar diambil oleh pihak-pihak tertentu untuk mengurangkan atau membendung masalah ini daripada terus berlaku? Jadi soalan ini saya tujukan kepada Profesor Madya Dr. Atikah Zaldi selaku pensyarah Jabatan Geografi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Silakan. Okey, terima kasih kepada Encik Moderator. Okey, untuk pertambahan penduduknya, secara amnya telah menyebabkan pelbagai masalah terutamanya pada hari ini. Jadi, pihak tertentu dalam membendung masalah keputusan amat penting, terutama di kerajaan juga pengurusan. Kerana apa? Kerana bidang kuasa mereka lebih besar daripada rakyat itu sendiri. Antara langkah pemeliharaan yang paling efektif yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan adalah melalui kuasaan undang-undang. Seperti yang disedia maklum, undang-undang merupakan tulang belakang kepada pengurusan sesebuah negara. Tanpa undang-undang yang kukuh, sesebuah negara tersebut pastinya akan jatuh. Jadi, kepentingan undang-undang ini adalah untuk memberi satu tanda aras, satu guideline kepada peneroka supaya mereka tahu batas saranan yang perlu diikuti oleh mereka untuk meneroka sesuatu sumber yang terdapat di dalam sesebuah negara tersebut. Hal ini sangat penting kerana tanpa penanda aras ini, sumber dapat dieksploitasi tanpa kekangan dan kepupusan dapat berlaku dengan sangat-sangat cepat. Tambahan pula, isu di sini berpusat kepada pertambahan. Jadi kita dapat melihat pertambahan penduduk di setiap kawasan melebihi sumber yang terdapat di kawasan tersebut. Sumber yang sedikit dibandingkan dengan penduduk yang ramai menyebabkan kepupusan sumber dapat berlaku dengan sangat pantas. Jadi, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi sumber yang bernilai agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Jika seseorang tidak patuh kepada undang-undang tersebut, tindakan boleh diambil dalam bentuk sama ada pembayaran denda, penjara dan sebagainya. Contoh penguatkuasaan undang-undang yang paling dekat, contohnya di Malaysia ini sendiri, kita ada Perikanan 1985 yang ditubuhkan untuk menghadkan jumlah sumber ikan yang boleh ditangkap oleh para nelayan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelestarian hidupan atau sumber marin di negara ini tidak berkurangan secara mendadak atau pupus. Seterusnya, terdapat juga Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang digubal untuk kita pastikan pencemaran alam dapat ditangani. Hal ini kerana pertambahan penduduk akan meningkatkan lagi peratusan kemungkinan pencemaran alam yang akan berlaku. Seperti yang dinyatakan, seperti yang diterangkan oleh Dr. Izzah sebentar tadi. Dan pencemaran merupakan salah satu punca utama terjadinya kepupusan sumber. Jadi akta ini dapat mengurangkan risiko pencemaran alam. Okey, seterusnya. Pihak kerajaan juga boleh mengelakkan isu kepupusan sumber ini daripada berlaku dengan menggunakan medium pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kaedah yang berkesan untuk kita pupuk kesedaran rakyat. Pendidikan merupakan kaedah untuk memupuk kesedaran rakyat sejak daripada kecil. Hari ini kerana pendidikan merupakan mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada tahap kesedaran dan pengetahuan pelajar mengenai isu-isu pemeliharaan dan pemuliharaan sumber ini. Pendidikan mengenai alam sekitar sepatutnya kita terap di dalam mata pelajaran yang berkaitan, contohnya subjek sains, subjek biologi, subjek geografi, subjek civic, supaya pelajar dapat didedahkan kepada hal ini sejak di bangku sekolah. Kemudian, kesedaran haruslah dipupuk dalam diri pelajar supaya kita dapat bentuk satu generasi yang mempunyai kesedaran yang tinggi mengenai alam sekitar. Matlamat pendidikan alam sekitar ini adalah untuk membentuk satu masyarakat yang lebih peka, prihatin terhadap isu-isu alam sekitar
serta memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai, komitmen untuk berusaha dan bertindak secara individu atau bersama ke arah penyelesaian isu-isu alam sekitar. Jadi, jika kita berjaya melahirkan rakyat yang berpengetahuan tinggi mengenai isu alam sekitar ini, kita dapat kurangkan sikit risiko kepupusan dan pembasiran sumber daripada berlaku. Menggunakan saluran pendidikan ini, kita dapat memberi pendedahan awal kepada masyarakat di luar sana tentang kesedaran mengenai isu ini. Pendidikan juga dapat mendidik para pelajar mengenai kelestarian sumber melalui program-program yang dijalankan di sekolah. Contoh yang paling common adalah kesedaran, kempen kesedaran, lawatan ke taman-taman negara dan sebagainya. Dan melalui cara ini juga pelajar bukan sahaja dapat menuntut pengetahuan tapi juga dapat menimba pengalaman. Okey, akhir sekali, pembinaan kawasan perlindungan sumber alam juga turut dilakukan oleh pihak kerajaan sebagai salah satu usaha untuk kita elakkan lagi kepupusan daripada berlaku. Menurut Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, kawasan ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara kawasan perlindungan serta komponen yang terkandung di dalamnya termasuklah flora, fauna daripada kepupusan. Selain itu, kerja-kerja pengurangan dan pembangunan kawasan perlindungan secara lestari juga turut dijalankan di kawasan ini bagi pastikan manfaat dapat diberikan kepada manusia dan membawa kesejahteraan kepada generasi masa kini dan akan datang. Jadi kita boleh rumuskan bahawa kawasan-kawasan ini diwartakan oleh kerajaan untuk dijadikan kawasan perlindungan supaya flora, fauna yang ada di sesebuah kawasan, di sebuah negara dapat dilindungi sekaligus untuk elakkan sumber alam diancam oleh manusia sendiri dan pada masa yang sama dapat memberi manfaat kepada manusia tersebut. Kawasan perlindungan termasuklah taman laut, taman negara, wetland dan sebagainya lah. Dengan adanya kawasan ini, pihak yang tidak bertanggungjawab tidak dapat memburu atau musnahkan flora dan fauna ini sesuka hati. Dapat menjaga sumber alam daripada eksploitasi secara berlebih-lebihan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, jawapan yang sangat mantap telah diberikan oleh Profesor Maria Dr. Atikah Zali berkenaan dengan langkah yang patut diambil oleh pihak kerajaan seperti pelaksanaan undang-undang, memberikan kawasan perlindungan dan pendidikan kepada rakyat di negara ini untuk menghalang masalah tersebut daripada terus berlaku. Selain daripada pihak kerajaan, rakyat itu sendiri mempunyai tanggungjawab untuk membendung masalah keputusan sumber. Jadi, pada pandangan Profesor Madya Dr. Natasha Allah, apakah langkah yang patut diambil oleh rakyat untuk membendung masalah ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, seterusnya saya akan menerangkan beberapa langkah yang boleh diambil oleh masyarakat untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk dan kepupusan sumber. Okey, first saya akan menerangkan pertumbuhan penduduk. Langkah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk ni, first kena menggalakkan wanita atau keluarga tu untuk merancang kelahiran yang mereka mahukan. Okey, dengan adanya perancangan kehamilan sesebuah keluarga itu mampu untuk mengawal pertumbuhan penduduk di sesebuah negara tersebut, seperti negara China, polisi satu keluarga satu anak. Okey. Dengan adanya polisi seperti negara China jalankan ni, sesebuah negara itu akan mampu untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk. Okey, seterusnya pendidikan atau peluang pekerjaan terutama bagi wanita. Okey. Kajian telah mendapati bahawa apabila wanita mempunyai pendidikan yang lebih tinggi atau peluang pekerjaan, mereka akan memilih untuk mempunyai keluarga yang kecil. Contoh, bila kebanyakannya wanita yang bekerja itu akan memilih untuk berkahwin lambat dan memiliki keluarga yang kecil kerana banyak komitmen. Okey. Oleh itu, sesebuah keluarga hendaklah menitik beratkan pendidikan terhadap anak perempuan sama seperti mereka menitik beratkan
pendidikan terhadap anak lelaki. Dan gitu juga peluang pekerjaan itu di negara kita ni hendaklah ditingkatkan kepada wanita sama seperti lelaki. Okey, seterusnya kempen kahwin lambat. Okey, kempen untuk berkahwin lambat hendaklah dibiasakan dan dilakukan di negara kita. Contohnya dengan adanya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan macam-macam lagi. Segala maklumat boleh didapati dengan pantas sebab segala lapisan masyarakat akan menggunakan media sosial. Okey. Walaupun mungkin masyarakat kita tidak ramai yang tertarik dengan kempen kahwin lambat, tapi mungkin ada segelintir yang akan mengambil berat memberikan tumpuan terhadap kempen ini. Okey, seterusnya langkah untuk mengatasi kepupusan sumber. First, pendidikan formal. Pendidikan formal daripada tahap rendah sehingga tahap tinggi boleh digunakan sebagai langkah untuk membendung kepupusan sumber. Di mana setiap insan yang bergelar guru atau pensyarah khususnya dalam bidang geografi, sains, biologi seperti Dr. Atika terangkan tadi, hendaklah menitik beratkan hal ini dengan mendidik masyarakat kita agar mereka faham apakah maksud sebenar sumber alam itu dan menerangkan kesan buruk sekira kepupusan sumber itu berlaku. Seterusnya pendidikan informal iaitu tidak formal, di mana pendidikan informal hendaklah dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dan bukan hanya dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar yang berkaitan dengan beberapa badan bukan kerajaan iaitu NGO. Okey, seperti Sahabat Alam Malaysia. Ibu bapa juga haruslah bersifat ringan mulut untuk membantu anak mereka memahami makna kepupusan sumber itu sendiri dan menggalakkan mereka untuk mengamalkan cara hidup yang sihat dan mengelakkan mereka daripada menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada kepupusan sumber itu sendiri. Okey, akhir sekali kempen kesedaran. Kempen kesedaran juga boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan media sosial sama seperti mengatasi pertumbuhan penduduk tadi, di mana masyarakat yang mempunyai ilmu berkaitan kepupusan sumber ini boleh membantu dengan menyiarkan kesan negatifnya kepada masyarakat dengan menggunakan Twitter, Facebook, Instagram dan banyak lagi media sosial yang mudah untuk diakses oleh masyarakat. Okey, kesimpulannya, jika diulang semula tajuk kepupusan sumber dan pertumbuhan penduduk ini, kita akan mendapati bahawa penduduk cenderung untuk tertempur di sesuatu kawasan atas banyak alasan, di mana ianya akan mengakibatkan masalah-masalah seperti kepupusan dan kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti bahan api fosil, biji timah, biji besi, emas dan lain-lain akibat pengeluaran yang terlalu berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Dalam keadaan tersebut tidak boleh diganti, maka kesan jangka panjangnya ialah diancam kehabisan dan kepupusan. Seterusnya, selain daripada kepupusan sumber yang saya katakan tadi, pencemaran dan kemusnahan kerosakan sumber seperti sumber udara, air akibat tambahan industri, kenderaan, pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, termasuk juga kesan hakisan tani serta tanah runtuh. Okey, berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian, sumber perikanan dan peternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. Oleh itu, jelaslah bahawa pertumbuhan penduduk dan kepupusan sumber adalah dua perkara yang saling berkait antara satu sama lain seperti yang dijelaskan oleh rakan-rakan sekumpulan saya sebentar tadi. Panjang sesi webinar ini dijalankan, nampaknya masa amat mencemburui kita dan segala idea ilmu telah pun dikongsi. Yang baik jadikan pengajaran, yang kurang mohon dimaafkan. Sekian saja daripada saya.
Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Okey, baiklah, satu penjelasan yang ringkas dan padat yang diberikan oleh Profesor Madia, Dr. Natasha Alam berkaitan dengan langkah dan juga sedikit rumusan daripada beliau berkenaan dengan isu peningkatan penduduk versus keputusan sumber. Jadi, rakyat juga seharusnya melaksanakan langkah-langkah yang disyadangkan agar masalah pertumbuhan penduduk yang menyebabkan keputusan sumber